Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya mahu berkongsi dengan rakan-rakan SIP sekalian tentang peranan kita, bagaimana kita memainkan peranan kita selaku teacher dalam membuat semakan dan bimbingan bagi peserta-peserta khusus TH25 yang telah mereka laksanakan dengan menggunakan platform Google Classroom. Jadi saya akan tunjukkan cara-cara bagaimana kita boleh memberikan maklum balas, bagaimana kita boleh berikan bimbingan dan semakan, dan bagaimana kita boleh memberikan sokongan kepada peserta-peserta yang telah melaksanakan toolkit ataupun latihan dalam Google Classroom. Jadi sekarang ini pastikan rakan-rakan telah pun mempunyai akaun MOEDL dan akaun itu telah pun diserahkan kepada Encik Firdaus sebab untuk masuk sebagai teacher, peranan kita itu sebagai teacher dalam Google Classroom, kita hanya di-invite. Bila di-invite baru kita boleh masuklah oleh siapa? Oleh admin. Jadi sekarang ni saya akan tunjukkan cara bagaimana andai kata kita telah pun di-invite. Tapi sebelum tu tuan-tuan sebelum saya masuk kepada perkara tersebut, dekat sini saya rasa saya nak tunjukkan rakan-rakan tunjuk rakan-rakan tentang satu aplikasi yang telah lama saya bangunkan tapi masih lagi tidak digunakan secara optimum dalam kalangan rakan elit. Baik, sekarang ni saya sedang memaparkan Telegram Okay, nampak tak sekarang Telegram? Nampak Encik Azman. Nampak. Okey. Baik, jadi paparan yang saya tunjukkan ini ialah berkaitan dengan Telegram. Ini merupakan, kalau boleh tuan-tuan je amalan untuk dapatkan bahan TS25, cuma type saja dekat bahagian atas tu TS25 bot. Lepas tu kalau first time gunakan bot ni, first time saya terangkan sikit kat sini sebab saya dapati ada rakan-rakan yang masih belum mengaktifkan lagi akaun ini. Jadi kalau first time ni dia akan keluar macam gini saja kosong. Jadi kita nak aktifkan dia, sama ada kadang-kadang kalau handphone ni tertentu dia dah keluar kat sini start dah keluar butang start, tekan saja. Tapi kalau tak keluar start, dia keluar macam gini je, tak ada apa-apa ni. Kat sini kita nak aktifkan dia, tekan slash dan type start type start dan terus tekan send ini send. Nanti dia keluar macam gini. Okey, untuk makluman rakan-rakan, saya telah pun update saya dah update fungsi Telegram bot ini, iaitu saya masukkan e-pembelajaran. Ini yang terkini lah, e-pembelajaran. Jadi bila kita klik, dia akan keluar 3 paparan. Pertama sekali ialah ini paparan delima. Jadi lepas ini tuan-tuan tak perlu risaulah. Apa pun gunakan platform, kita boleh klik delima ni, nanti dia akan keluar. Yang ini ialah e-latihan. Ini shortcut shortcut terus kepada e-latihan. Dan ini ialah panduan-panduan yang telah pun tuan-tuan ikuti berkaitan bagaimana kalau kohort 6 ada panduannya, untuk kohort 5 ada panduan, rakan elit ada panduan, ini untuk bacaan. Ini dalam format PowerPoint. Jadi yang ini semua ialah bahan-bahan yang terkini. Okey, manakala yang lain-lain ini bahan yang lama sebenarnya tapi masih kekal relevan, termasuklah modul 1, modul 2, modul 3, 4 dan seterusnya. Modul-modul ini insya-Allah saya akan kemas kini dari semasa ke semasa agar ia kekal relevan lah. Macam modul 1 misalnya, kat sini dia ada kerangka, ada mengurus perubahan dan sebagainya. Dan bila kita klik nanti dia akan bawa kita kepada bahan sumber yang digunakan, sama ada bahan sumber itu tahun 2018 ataupun bahan sumber bagi tahun 2020. Dan sekarang kita dah ada pula 2021. Nanti saya akan update lah tuan-tuan Baik, sekejap ada orang nak masuk ni, saya kena invite dulu. Baik, jadi itu berkaitan dengan Telegram bot, sebab ini banyak membantu tuan-tuan terutamanya bagi sekolah-sekolah kohort 6. Kalau boleh terus berikan kepada mereka Cara nak berikan link ni senang aja, sama ada minta dia type saja TS25 bot kat sini ataupun klik pada bahagian atas ni dan nampak ni ada alamat ni, copy saja link, copy username dan kita terus pastekan kepada kumpulan sasaran kita. Baik, itulah sedikit intro yang saya nak gunakan perkongsian pada hari ini sebelum saya meneruskan kepada agenda kita. Baik, jadi selesai yang ini. Kalau nak tanya boleh tanya tuan sebelum saya terus
masuk kepada kita punya tujuan kita adakan sesi pada hari ini, iaitu saya nak tunjukkan bagaimana kita nak aktifkan peranan kita sebagai teacher. Okey, kalau nak tanya boleh tanya boleh onkan mikrofon dan boleh tanya kalau ada persoalan. Kalau tiada, saya akan teruskanlah. Baik, jadi sekarang ni kita buka satu browser kosong macam gini, kosong. Okey, lepas tu kita nak tahu apakah akaun yang sedang aktif dekat sini. Kalau kita gunakan akaun MOEDL, dia tak keluar ikon kat sini. Nak tahu kita kena tekan Gmail. Okey, tekan kat Gmail. Okey. Ini kalau kita gunakan akaun MOEDL. Kita nampak kat sini. Bila ada ikon ini, kita tengok kat sini, kita letakkan mouse kat sini, dia akan keluar pop up seperti ini, dan kat sini dia akan beritahu kita guna akaun mana. Macam saya sekarang ni, saya gunakan akaun Johor CM93 lah, MOE. Ini betul lah ni. Okey, jadi tuan-tuan pastikan buka akaun yang betul, akaun yang tuan-tuan gunakan untuk mendaftar sebagai MOEDL. Baik, okey. Jadi kalau dah ada, okey, sekarang ni tuan-tuan dan puan cuba buka Gmail. Buka Gmail. Macam saya buat ni, macam saya buat ni lah. Ini Gmail saya. Saya dah buka akaun MOEDL. Lepas tu saya buka Gmail. Ni Gmail ni. Gmail, dan dia menunjukkan surat-surat yang telah dihantar kepada saya. Okey, jadi sekarang ni fokus kita ialah kita nak buka email yang dihantar oleh Johor CM48 MOE. Johor CM48 MOE, iaitu admin bagi Google Classroom bagi negeri Johor. Saya tak pasti siapakah pemiliknya. Ada kemungkinan Encik Firdaus, ataupun mungkin adalah siapa-siapa yang telah diberikan amanah untuk menjadi sebahagian daripada tenaga pengajar ataupun facilitator dalam Google Classroom ini. Okey, jadi pastikan tuan-tuan dapat ni. Buka Gmail dan cari email yang dihantar oleh Johor CM48 MOE. Okey, apa kita buat lepas ini ialah kita klik saja. Okey, Encik Firdaus ni ada nama yang hantar ni ialah Encik Firdaus CM48 MOE. Bila kita buka, dia ada satu dialog macam gini. Okey, dimaklumkan kepada kita JPN Johor MOE DL EDU MY ni CM48 invite you to teach bagi kelas latihan program TS25 kod 6B. Yang ini mungkin berbeza-beza. Macam saya daripada Kulai, dia berikan 6B, sama juga Kota Tinggi dan Pontian. Mungkin daerah lain akan dapat 6A, 6C, 6D terpulang. Okey, apa kita nak buat lepas ni ialah kita join saja. Okey, join. Bila kita join, yang ini tak perlu masukkan apa-apa kod sebab peranan teacher kita di-invite oleh admin. Maka kita bila kita join saja, kita klik pada email yang diberikan, dia akan terus masuk kat sini. Baik, bila kita dah masuk kat sini paparan ini, okey, kita terus lihat ke people. People. Ni ada stream, ada classwork, ada people, ada grade. Terpulanglah nak buka mana dulu, tapi saya syorkan buka ke people sebab kita nak tengok siapa yang dah masuk dalam kelas ini. So saya tekan people. Okey, ini bagi kohort 6 mulut. Okey, kat sini setakat ni hanya saya seorang saja yang dah join. Yang lain-lain tuan-tuan kena buka langkah yang sama macam saya buat tadi. Bila tuan-tuan join aja, nanti dia akan bersusun kat sini. Berapa orang? Saya difahamkan setakat ni dalam 20 orang boleh masuklah teacher ni. Cuma kita telah pun mendapat persetujuan daripada Encik Firdaus bahawa setiap rakan elit, macam untuk modul 1 ni, semua rakan elit bagi kumpulan 6B, bagi daerah Kulai, Pontian dan Kota Tinggi boleh masuk dekat sini supaya kita boleh sama-sama membuat semakan terhadap hasil kerja kita punya peserta, iaitu bagi daerah masing-masing. Baik, okey, sekarang ni saya dah buka. Dekat sini ada 3 teachers. Pertama ialah BPG, ini orang KPM. Yang kedua Johor CM48. Yang ketiga ialah Johor CM93, ini saya. Encik Firdaus dah invite semua rakan-rakan yang telah menghantar email kepada beliau. Kalau tak ada tu, ada 2 kemungkinan. Pertama, email yang tak cukup sifatnya. Misalnya untuk email MOEDL ni, dia mesti ada ni CM93, sama ada daerah ataupun negeri,
dia ada kod-kod seperti ini CM93 dan sebagainya lah. Baik, setakat ni yang dah terima, yang dah join ialah ni dia, Cik Firdaus. Ini saya, Johor CM93, PPD Guru Tinggi, tak pasti siapa. Mungkin Cik Azman ke, Cik Azali ke. Ni Kulai ni, Cik Misri mungkin. Kulai. Ya. Ya, ya. Ni mungkin yang ada berikut zon kan? Ya, ikut zon. Jadi dia semua paparan berbeza lah ikut zon masing-masing. Betul. Ni saya nak cerita pasal kota tinggi, ni zon saya lah. Zon Okey. saya. Menunjukkan bahawa kota tinggi ni sepatutnya ada 2 nama tapi 1 baru ada. Pontian ni dah ada 3 nama tapi 3 belum respon lagi lah, belum tekan join. Baik, itu langkah pertama. Okey, langkah yang kedua, kita pergi lihat dekat sini peserta-peserta kita. Okey, kat sini lah pentingnya semua teacher ni, sekurang-kurangnya kita ni lihat peserta dari daerah masing-masing. Sebab ramai macam daerah Kulai kita ada 28 buah sekolah, kali 2 dah berapa? 56 orang. Jadi kita tak dapat nak lihat ramai. Jadi kalau boleh kat sini, setiap rakan elit yang ada kat sini bertanggungjawab untuk menyelia lah menyelia, memberi bimbingan kepada hasil kerja toolkit daripada daerah masing-masing. Okey, sekarang ni macam mana nak tahu? Okey, tuan-tuan perhatikan kat sini ada nama bagi sekolah peserta yang gunakan akaun sendiri, dia akan keluar nama dia. Tapi jangan terkejut, ada nama-nama kat sini bukan nama dia. Kerana apa? Kerana ada setengah pengetua ni dia gunakan nama cikgu dia. Kita tak boleh buat apalah. Kenapa berlaku? Saya dah tanya satu pengetua tu, dia kata dia baru lantik kat situ. Dia sekolah A, pindah ke sekolah B, dia ambil cikgu tu punya akaun, belum diubah lagi. Jadi nama guru yang asal keluar. Tapi tak jadi masalah lah. Sebab kita pun tak pasti tuan. Bagi cikgu yang berpindah sekolah ni, saya tak pasti bagaimanakah proses pertukaran akaun MOEDL itu. Lama ke, cepat ke, tapi kita nak ganggu dia nak buat latihan. Jadi dia pakai akaun siapa pun tak apalah buat masa ni, tapi kita kena tahulah siapa dia. Macam kat sini kita dapati nama-nama, kalau betul-betul lah nama dia ni. Ini nama betul Okey, baik. Sekarang ini peranan kita ialah tuan-tuan kena kenal pasti siapa daripada peserta yang ada kat sini merupakan peserta daripada daerah kita. Kita kena bimbing cikgu sekolah kita. Kita nak bimbing peserta ini berdasarkan kepada sekolah, berdasarkan kepada daerah. Jadi langkah pertama tuan-tuan perhatikan kat sini, student, dan bilangannya dinyatakan kat sini 66 student. Tuan-tuan kena kenal pasti, cek nanti masing-masing lah SIP, lihat ada tak peserta di daerahnya yang belum lagi mendaftar. Kena carilah. Itu kena cari yang manual lah, cari satu. Okey. Cara yang kedua ialah sebenarnya yang ini kita boleh copy dia. Contoh, ni saya copy Saya copy ni. Saya copy, kadang-kadang kita nak kerja gunakan cara online ni, kadang kita tak tahan dengan mata kan. Kita copy, kita klik sebelah kanan, right click, dan kita copy, dan kita boleh pastekan pada Excel. Excel, supaya kita nak sorting senang. Sekarang dia sorting berdasarkan kepada nama abjad. A ke atas dan Z ke bawah lah. Jadi tuan-tuan boleh gunakan kaedah yang disebut tadi, iaitu copy dan paste untuk kita senang buat semakan secara offline. Itu yang pertama. Sekejap ada orang nak masuk ni. Okey. Baik, saya teruskan. Mana tadi ni? Okey, baik. Okey, langkah yang seterusnya yang kita kena buat ialah tuan perhatikan dekat sini ada petak-petak. Petak-petak ini ialah tujuannya untuk kita pilih student kita. Katakan kita dah semak latihan, nak semak, klik lah. Tengok ada latih, klik. Kalau latih ni katakan ini kita punya koci, dan tuan-tuan boleh nampak dia punya progres kerjanya. Iaitu satu dia dah hantar ni. Ada latih dah hantar satu. Dasar pelaksanaan program 35. Tapi yang lain belum lagi. Macam mana saya tahu? Sebab dekat sini ada tulis turn in. Nampak ni turn in. Turn in ni menunjukkan bahawa dia dah hantar. Jadi kita sebagai rakan elit, kita dah buka Abdul Latif punya profile ni. Kita terus klik pada submodul ni dan kita tengok dia punya latihan. Cara nak tengok dengan cara kita klik bahagian ini ataupun kita klik pada view details. Saya lebih suka klik pada view detail. Saya klik kat sini. Okey, lepas tu kita tengok apa yang dia dah buat. Dia kata alhamdulillah tugasan telah dibuat. Semoga pihak admin dapat memberikan teguran atau pandangan. Terima kasih. Okey, kalau dia ni bukan peserta, ini kalau kita ambil pendirian kita ambil pendirian, kita nak bimbing
peserta daripada koci kita saja. Kalau ini bukan tuan-tuan punya, jangan komen apa-apalah. Okay. Ini contoh saja saya buka lah. Okey. Lepas tu apa saya buat ialah saya klik pada dia punya tugasan. Ni cikgu ni dia dah saya nampak dia ni mahir. Dia mahir gunakan Classroom sebab dia boleh hantar assignment online. Tuan-tuan perhatikan, kita sebagai rakyat elit kena faham dululah. Jangan kita buat pandangan-pandangan ataupun cadangan-cadangan yang tak selaras dengan tugasan. Jadi kalau boleh kita mesti faham dulu dengan arahan soalan ni. Okey, katakan tuan-tuan buka ni, dia nampak ada dua window ni, macam kita pun susah nak tengok. Kalau kecil kan, kita tekan ni, nampak ni ada hide side panel ni, kita klik saja. Okey, bawah ni ada anak panah, kita klik balik, dan nak tutuplah. Ini tujuannya untuk keselesaan kita masa kita membaca lah atau menyemak tugasan. Okey, sekarang ini Cikgu Abdul Latif ni dia dah jawab. Kita baca, kalau tuan-tuan rasa ada pembetulan, kita boleh blok kat mana nak dibetulkan, contoh saja ni, dan kita boleh hantar komen. Kita boleh komen kat sini, nampak ni komen, add komen, contoh tahniah. Kalau belum betul-betulan lah. Okay, nampak ni, dia akan keluar kat sebelah kanan ni komen kita. Siapa komen? Johor CN93, tahniah. Okay, terus tekan komen. Bila kita buat gini aja, peserta tu automatik dia pun dapat komen kita. Kalau perlu dibetulkan, dia akan betulkan. Program Transformasi Sekolah di 25 merupakan program yang dirancangkan oleh pihak KPM agar setiap sekolah dapat mencapai matlamat ke arah sekolah kualiti. Ini betul tak isu lah. Kemudian apa yang saya hendak tahu tentang perkara ini, pengurusan sekolah yang lebih berstruktur dan komprehensif. Okey, ini jawapan dia. Jadi kalau tuan-tuan nak tambah ke, nak tanya ke, mungkin berstruktur dan komprehensif ni terlalu umum. Apa maksud dia? Kita nak tanya dia, apa maksud dia ni? Kita boleh tanya dia. Contoh tak nak tanya, saya blok ni, tak blok pun tak apa. Tapi saya suka blok, sebab bila blok ni nanti dia akan keluar macam ni. Dia akan nampak yang kita dah blokkan. Tak semua, mungkin sikit je. Tak apalah, katakan saya nak tanya ni. Jadi kita boleh tanya dia, tekan dekat add comment kat sini. Contoh ni boleh jelaskan maksud tuan lebih lanjut. Nanti dia akan respon dengan kita ni. Contoh saja. Baik, dan begitulah seterusnya, kita boleh terus bimbing dia online. Tanpa perlu kita minta dia hantar, kita minta dia betulkan, hantar balik, tak perlu. Ni semua online. Nanti dia akan buat pembetulan dan sebagainya, dan kita just semak je lah. Anda kata dia dah respon dan sebagainya. Dan begitulah seterusnya, dia buat-buat ni, katakan kita rasa dah puas hati, dan kita nak serah balik pada dia. Sekarang dia dah turn in, nampak ni? Dia dah turn in pada kita. Kita dah semak, dan kita nak pulangkan balik kepada dia, supaya dia tahu apa yang telah pun kita komen. Kita mungkin nak puji dia. Nak puji, kita mungkin tak nak buat dalam bentuk ini. Ni add comment. Kita nak puji gitu, kita just type aja. Tahniah. Okay. Dekat sini, nampak ni dua cara bagaimana saya respon. Pertama, yang ini saya respon dengan gunakan kaedah ni, nampak ni? Add comment. Ini pun sama juga, add comment. Yang dua ni pula, saya respon dengan terus type maklum balas saya kat sini. Dia akan keluar macam ni, hijau. Jadi kalau kita dah rasakan bahawa ini tepat, tiada perubahan, saya dah komen semua ni, dah siap semua ni, kita tekan, nampak ni butang return. Return ni menunjukkan bahawa kita dah semak dan kita nak pulang balik kepada kita punya peserta. Saya tekan return. Tapi sebelum return, saya cadangkan tuan-tuan tengok dulu, pastikan semua okey. Tak perlu save apa-apa, jangan tekan butang apa-apa. Kita buka, kita buat sikit catatan dan kita terus return saja. Sebelum tu kita lihat apa kat sini. Okey. Dia kata kat sini return this submission. Okey, return multiple. Kita return ni lah this submission sebab dia satu saja. Okey. Sebelum return tuan-tuan, tengok dulu ada markah tak? Kita kena semak dulu perkara ni. Okey, saya tekan kat sini. Sekarang saya nak beri skor kat dia. Apa arahan kat sini sebelum kita buat apa-apa lah nanti kita buat tindakan salah pula Berpandukan submodul 1.1 diminta untuk melengkapkan jadual KHDWHLAQ, diminta membawa toolkit. Dia kata meminta peserta bawa toolkit ini setelah diisi untuk perbincangan semasa sesi e-tutorial. Jadi dia tak suruh pun hantar. Tapi saya nampak sistem ini dia support peserta punya komitmen sebab dia tetap berikan ruangan grade kat sini. Okey, jadi saya melihat ada dua perkara yang kita kena buat kat sini. Pertama sekali ialah
kita boleh terus berikan markah kat sini. Okey, katakan 100, letak je lah 100. Okey, walaupun arahan ni dia kata apa? Peserta diminta membawa toolkit ini untuk dibincangkan semasa sesi perbincangan. Tapi bagi saya, contoh peserta ni dia dah mantap ni. Okey semua. Masa bincang nanti kita boleh tambah-tambah. Tapi saya nak beri dia skor. Maka saya nak beri skor ni. Saya letakkan 100. Okey, lepas tu saya tekan return. Letak dulu skor kat sini. Lepas tu tekan return. Dan kita tekan return. Confirmkan return. Bila kita hantar je, peserta ni dah dapat skor dia. Dia tahu dah skor dia. Untuk dia je. Dia tahu berapa skornya. Dah hantar ni. Grade ni kita dah hantar. Lepas tu kat bawah ni ada private comment. Okey, yang ini kita hanya hantar kepada dia saja. Yang boleh baca dia saja. Contoh kat sini katakan, terima kasih kerana telah menyelesaikan toolkit ini. Lepas tu kita nak hantar. Ini tak hantar pun tak apa. Tapi katakanlah kita nak post. Ini secara personal kepada peserta berkenaan. Baik, okey, dah siap ni. Okey, kita check balik, dah siap semua kan? Okey, kita tutup je lah ataupun back. Tuan-tuan perhatikan kat bahagian atas ni dia ada arrow. Kalau tuan-tuan nampak kat sini arrow ni macam tak berfungsi. Ini berfungsi Ini berfungsi aktif. Yang ini tak berfungsi ni, pangkah je. Ini menunjukkan bahawa pada paparan ni kita boleh tutup dengan cara pangkah ni je. Dia tak keluar daripada classroom. Saya pangkah gini je. Dia tak keluar. Nampak? Sekarang ni, bila Abdul Latif saya dah semak, Abdul Latif dah tak ada kat sini. Sebab peserta tadi dia dah masuk dalam kategori orang yang dah hantar. Ni nampak ni. Telah diberikan grade. Graded Abdul Latif bin Ahmad 100. Begitu. Baik. Jadi, kita pergi kepada peserta seterusnya dan begitulah seterusnya tuan-tuan. Kita buatlah satu persatu. Okey, kat sini kita dapati okey, perhatikan kat tepi sebelah kiri ni. Ini status status. Kita boleh sort dia kat sini. Sama ada kita sort dia nama last name, nama terakhir dia, atau first name, atau by status. Saya lebih suka by status. Apa maksud by status? Kat sini statusnya ada 3 je. Pertama yang dah buat. Yang turn in ni menunjukkan bahawa dia dah buat. Okey. Manakala yang ini assign ni menunjukkan bahawa dia belum buat. Dia belum buat. Dia belum respon. Okey, manakala yang kita dah hantar, dia masuk dalam status graded. Kita telah beri grade. Jadi dengan cara ni, kita boleh memantau, memonitor kita punya peserta dari semasa ke semasa, termasuklah memberikan memberikan scoring ni. Okey. Jadi katakan kita dah hantar satu. Tengok ni Azmi bin Wahid. Okey, PGB ni dia ada gambar. Ini menunjukkan akaun dia original. Okey, katakan ni saya punya koci. Saya klik. Okey. Jadi saya boleh terus semak ni. Terus semak kat dia. Ni no grade lagi. Okey, saya klik kat sini. Suara putus-putus lah, Man. Suara putus-putus. Adakah yang lain terputus-putus juga? Okey, suara. Okey, kalau terputus-putus tu talian dekat Muar Man. Okey, saya ulang balik Tengok saya tunjuk balik. Okey, saya dah pilih. Saya dah semak. Pastikan kita pilih orang yang betul lah. Saya dah pilih Cik Azmi bin Wahid. Saya dah pilih. Okey, lepas tu saya terus tekan apa yang dah hantar ni. Tuan-tuan ingat ada setengah peserta dia tak lampirkan apa-apa tuan-tuan. Tapi kalau dia ikuti video saya panduan tu, dia tahu cara nak lampirkan ni. Kalau tak ada lampiran kosong ataupun dia hantar kosong, tuan-tuan boleh mesej je. Sila sertakan toolkit ini. Beritahu pada dia lah. Okay. Macam Azmi Wahid ni, dia dah ada. Lihat bila saya klik saja, kat atas ni, dia buka satu window baru. Nampak tu Ini window yang kita klik tadi. Ini window yang asal. Jadi menunjukkan apa? Selepas kita selesaikan semak ini dan sebagainya, kita boleh terus pangkah je lah. Dia tak akan keluar daripada classroom. Itu maksudnya lah. Ini window baru. Okay. Dan kita semak semua. Perubahan untuk tahun sekolah. Kalau kita merasakan bahawa dia punya ini masih belum mencukupi lah. Jawapan dia ni macam kita tak puas hati, terlalu umum. Nampak kaedah dan cara kita tahu. Dia ni masih lagi cuba-cuba ni. Apa yang saya tak tahu tentang perkara ini? Kaedah dan cara. Cara apa? Jadi yang ini kita ada 2 pilihan. Pertama sekali ialah kita hantar mesej kepada dia secara personal. Minta dia ni. Kita tak buat apa pun. Tak semak pun tak apa. Sebab kita tak nak ganggu dia. Kita cuma type saja kat sini. Mohon tuan dapat perincikan toolkit 1.1 ini
Yang satu supaya lebih terperinci. Okey. Ini kita berkomunikasi gunakan Classroom, tapi sebenarnya kita boleh telefon dia terus. Minta dia betulkan balik, itu saja. Okey. Kita post. Tapi ingat tuan-tuan, bila dia dah hantar pada kita, ni dia hantar pada kita ni, dia tak boleh betulkan benda ni. Dia dah hantar ni sebenarnya. Dan bila kita buat catatan macam tadi tu, dia tak boleh betulkan perkara ini selagi kita tak return. Okey, nampak ni? Okey, sekarang dia dah hantar. Tapi macam ada benda yang perlu diperincikan. Ada bahagian yang perlu dibincangkan. Jadi apa saya perlu buat ialah, okey, ni saya nak tengok jangan beri skor apa-apa. Jangan beri skor. Bila kita nak minta dia betulkan balik, jangan skor apa-apa. Kita pulangkan balik je. Tekan return. Okey. No grade. Menunjukkan bahawa kita dah semak tapi belum mencapai standard yang kita perlukan. Perlu perbincangan lain. Kita return. Ini senang return ni. Okey. Tadi kita dah hantar mesej kan? Dia dah dapat mesej sekarang ni. Sekarang dia akan dapat email memaklumkan bahawa latihan yang dia hantar telah dikembalikan. Lepas ini baru dia boleh edit. Selagi kita tak return, dia tak boleh nak edit. Kaedahnya sama macam orang hantar buku lah. Murid hantar buku pada kita, diserah pada kita, kita dalam proses penandaan, macam mana dia nak betulkan? Selagi kita tak pulang balik. Itulah kaedahnya, sama je. Jadi kita return balik, sebab kita dah pun buat ulasan tadi pada bahagian bawah ni. Ni okey. Ni dapat ni. Dah selesai ni, kita tutup. Kita tengok lagi siapa. Jadi itulah cara kita bekerja gunakan Google Classroom ini. Dan nampak ni, sekarang ini paparannya ialah pada student work. Kita nak tahu apa sebenarnya latihan ini, kita tekan instruction. Instruction ni ialah kita nak tahu lebih lanjut apa arahan. Jadi kita hanya bergerak dari satu menu ke satu menu dengan ini saja. Okey? Baik. Apabila saya tekan pada student work, tadi saya tekan instruction Okey, lepas tu saya tekan balik student work. Tuan-tuan perhatikan kat sini, dia dah ada status. Apa statusnya? 9 orang dah jawab, 47 belum jawab, 1 telah diberikan grade. Nampak tak? Ada 1 tadi assignment yang saya pulangkan balik. Yang dipulangkan balik itu tidak dianggap dalam kategori graded. Dia dianggap masih lagi turn in, tapi tak selesai, kita pulang balik. Dia dalam proses ni. Okey? Baik. Jadi kat sini kita boleh lihat satu persatu. Sebagai rakan elite, boleh lihat. Katakan tuan-tuan nak tengoklah. Nak lihat, katakan saya ni SIP Kulai. Saya nak tengok jawapan orang daripada daerah lain. Boleh. Okey, katakanlah saya nak tengok jawapan cikgu ini. Sebagai contoh supaya kita nanti boleh berikan contoh kepada peserta lain. Kita boleh buka dia punya ni. Bila kita buka bahan daerah lain, kalau boleh jangan komen lah. Kita nak elak daripada orang itu confuse nanti. Peserta tu confuse pula nanti. Biarlah SIP rakan elite berkenaan yang komen. Saya buka ni bukan apa, nak tahu apa jawapan dia. Supaya saya boleh berikan contoh-contoh kepada peserta saya. Itu tujuannya lah. Kalau betul. Sebab tu tuan-tuan boleh nampak scoring dia orang boleh nampak ni. Tuan-tuan nanti selaku rakan elite, tuan-tuan boleh nampak, oh Latif ni 100. Tuan-tuan boleh buka ni. Boleh tengok Latif punya ni. Apa jawapan 100 ni? Jadi dengan cara itu kita boleh saling memantapkan antara satu rakan elite dengan rakan elite yang lain. Ni contohlah jawapan. Nampak ni? Okey. Sebenarnya antara kita ni selaku teacher, kita boleh edit semua sebenarnya. Tapi kita dah buat persetujuan bahawa kita hanya semak, bimbing kita punya peserta masing-masing. Okey. Selesai bahagian ni? Jaman? Ya, silakan. Tanya Jaman, kalau bahagian return tu dia tak menyala Jaman. Okey, tak menyala. Okey. Dia tak jawab, return tu tak menyala. Kita lihat Kita boleh lihat sebanyak kat sini sekejap saya lihat instruction, student work. Kita lihat kita boleh nampak sebenarnya yang hantar ni dia hantar tak. Kita hanya boleh buka yang dah turn in saja Yang ini dah turn in, yang ini belum lagi turn in. Dia tak hantar lagi, tak boleh buka lah Nampak ni. Ini contoh kat sini, Azmi bin Wahid ni, dia dah hantar, tapi saya dah pulang balik pada dia. Dia masih ada perkataan assign. Assign ni maknanya dia kena buat something lah. Ini pun assign. Okey, jadi kat sini kita dapati, kalau dia dah hantar baru dia turn in, macam ini Fatimah binti Yung ni, dia dah keluar kat sini. Tapi tak ada perkataan turn in. Nak tahu apa berlaku sebenarnya, kita klik sajalah. Tengok
Saya nak menjawab Encik Alias, sejak Encik Alias saya akan cek contoh dulu. Okey. Macam contoh Yang ini, ni kes ni rasanya yang Encik Alias sebut ni. Dia dah hantar bahan. Tapi kenapa tak ada return? Ini menunjukkan bahawa dia dah hantar tapi dia tak tekan butang turn in. Itu pentingnya turn in. Betul Jerman, betul. Betul Dia pada bawah tu dia tak ada turning pun, dia bawa S-time tu. Ya. Maknanya kalau kita dah graded tu, maksudnya kita dah bagi markah, dia catat bawah, dia terbawah tu. Betul. Jadi yang ini je, saya beritahulah. Yang ini kalau boleh Haji bimbing lah. Ini menunjukkan bahawa dia tak begitu menguasai classroom. Sebab tu dia punya dokumen pun hantar, saya rasa type semula ni, kesian dia. Supaya tak perlu type semula. Minta dia tonton balik video penerangan saya yang lepas. Sebenarnya kita tak perlu type semula pun. Kita hanya gunakan saja toolkit yang sedia ada. Cuma kita sharekan dia. Dan ada cara-caranya, kena rujuk balik video yang saya telah pun taklimatkan sebelum ini. Yang ni saya tak boleh komen lah, ni panjang nak cerita ni. Cuma saya dah beritahu, teknik yang digunakan oleh peserta ini bagi saya memenatkan dirilah. Sebab dia kena type balik, dia kena lampirkan. Kalau boleh jangan guna teknik ini. Walaupun teknik ini rajin sebenarnya. Tapi saya rasa tak perlulah. Sebab benda mudah, kita mudahkan saja. Okey? Jadi ini untuk menjawab pertanyaan yang soalan tadi Haji Alias tanya. Jadi kalau tuan-tuan jumpa, keadaan itu berlaku, kenapa bila dah hantar dokumen tiada ruang untuk kita return balik? Disebabkan oleh dia dah buat latihan, dia dah hantar tapi dia tak tekan butang turn in. Baik, tapi saya jumpa satu kes kat sini. Cikgu Fatimah ni, dia belum ada kemahiran, kalau boleh dibantulah supaya dia dapat meringankan kerja dia. Kalau tak dia kesian banyak ni toolkit sampai sampai murid 8 nanti penuh dengan toolkit saja. Takkan nak naik, kesian Jadi kena bantulah Baik, ini pun sama juga ni. Leo Muay Thai ni dia dah hantar tapi dia tak lagi tekan turn in. Buktinya tiada butang return yang menyala kat sini. Jadi ini kaedah kita nak semak latihan daripada peserta kita. Selagi dia tak selesai, jangan berikan kredit dulu lah kalau boleh. Okey, katakan kita nak menyemak beberapa orang. Terutamanya yang tak hantar lagi ni. Dah seminggu ni jalan dia tak hantar-hantar. Katakan nak hantar kepada beberapa peserta. Okey, terutama bahagian yang assign ni. Saya boleh klik ni 1, 2, 3, cari lagi contoh 4, 5. Ni bawah kita lah. Klik ni. Lepas tu kita nak hantar message pada dia supaya dia buat latihan dengan segera. Kita tekan email ni. Kita dah klik ni semua. Kita tekan email supaya kita boleh email kepada dia sahaja. Dia keluar macam ni. Tuan-tuan type lah Assalamualaikum dan salam sejahtera Ini boleh buat ramai-ramai atau seorang-seorang. Mohon tuan, puan dapat luangkan masa untuk mengisi Ini kalau tuan-tuan nak berkomunikasi dengan cara ni mengisi ataupun melaksanakan latihan toolkit 1.1.1. Contohlah, dan kita terus hantar, send. Tapi kalau tuan rasa saya tak nak cara ni, saya telefon aja boleh, tu pulang Ini lebih kepada apakah cara yang paling sesuai, selesa, ikut keperluan Tapi saya nak beritahu kat sini ialah kita boleh berkomunikasi dengan peserta ini secara kita boleh seorang saja ataupun secara beramai-ramai. Okey, katakan dah selesai ni instruction. Okey, kat sini tuan-tuan tengoklah Ini bahagian instruction ni. Dah selesai ni, nampak ni? Ada anak panah. Kalau tuan-tuan tengok ada kat sini anak panah dia aktif, kita kena back lah. Jangan pangkah ni pula. Kalau pangkah ni kita terkeluar Jadi kalau boleh tengok sini dulu. Kalau ini aktif, kita back saja sama juga ni. Kita back lagi. Okey, kita back lagi. Kalau rasa lambat sangatlah, back ni tak habis-habis, pusing-pusing, tekan ikon yang 3 ni, main menu, klik kat sini. Kita klik balik dekat menu ni. Latihan program TS25. Klik balik kat sini. Dia akan terus pergi paparan depan terus. Ini shortcut. Ini macam kita keluar lah, ikut tingkap, tak ikut pintu. Tapi lajulah. Okey, jadi kat sini kita menampak stream ialah dia macam saya sebut itu, dia macam Facebook fungsinya. Bila ada komen-komen yang terawal, dia akan naik ke atas macam ni. Muhammad Roslan bin Ibrahim, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siapa kenal dia, jawablah Okey, lepas tu ni classwork tadi yang saya tunjukkan tadi. Kita banyak bekerja kat classwork tuan-tuan puan Kita banyak bekerja nanti pada classwork. Kat classwork ni kita akan nampak tentang apakah latihan-latihan yang ada. Baik, lepas tu people ni tadi kita nak secara personal untuk kita berinteraksi dan membuat semakan kepada kita punya peserta. Beginilah. Saya lebih suka gunakan people. Sebenarnya nak semak ni tuan-tuan pun boleh gunakan classwork juga, boleh. Contoh kat sini
Saya nak semak tugasan 1.1 ni. Boleh lepas tu kat sini kita klik. Oh 19 orang dah hantar. Kita klik. Siapa dia orang ni? Sama juga boleh. Tak ada masalah. Apa bezanya? Bezanya ialah pada bahagian yang tadi ni, kalau kita pergi kat people ni, kita boleh cek satu persatu orang ini terhadap semua tugasannya. Sebagai contoh, Sadul Latif tadi kita klik, kita boleh tahu mana tugasan yang dia dapat skor, mana yang dia belum hantar. Ni belum hantar yang lain ni. Okey, ini lebih kepada senarai semak untuk setiap peserta. Okey, jadi bergantunglah kepada bagaimana cara tuan-tuan nak buat semakan. Saya ulang balik, nak semak boleh dua cara. Pergi ke people. People ni spesifik kepada person tadi. Dan kita boleh tahu dia punya tugasan dia daripada 1 sampai ke submodul yang terakhir. Tapi yang classwork ini, kita nak lihat secara keseluruhan. Misalnya 1.2 ni berapa orang dah buat. Ada tak buat? Okey. 8 dah turn in. 8 orang dah buat. 9 belum lagi. Kemudian kita lihat 1.4. Kita lihat pula 1.5. 1.6. Quiz. Kita tak boleh semak. Untuk kuis penilaian modul 1 ni 60 minit, saya beritahu jadi kita tak boleh nak skor lah. Yang ni tuan-tuan jangan skor. Dan jangan buat action apa-apa. Sebab bila kita tiada akses kepada mana-mana toolkit, kita biarkan saja tuan-tuan Sebab yang akan semak nanti adalah orang BPG. Okay, sebab kita tak tahu berapa skor dia di sini. Jadi berhati-hatilah. Jangan letak markah pula. Saya rasa cukup setakat ini saja dulu. Jadi terima kasih di atas kebersamaan dan meluangkan masa bersama saya pada petang ini. Jadi selamat menjalankan tugas. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Okay.